Dia nak rasa manisnya zikir, tetapi dia tak boleh tinggal dunia. Maka orang ni tertipu. Kenapa? Dalam keadaan berzikir, zikir, sibuk nak buat tu, sibuk nak buat ni. Trend orang kita, tuan-tuan. Minta maaf, ya. Bukan salah. Tetapi kadang-kadang orang kita ni dalam bab berzikir ni, dia sibuk nak kira berapa jumlah zikir dia hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam bab kerinduan, yakni al-ishq, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada nabinya dan rindu untuk melakukan ibadah kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita pada muka surat 48, yang mana Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah kisah bagaimana seorang guru sufi ditanya tentang al-muhib, yakni pencinta. Siapakah pencinta? Apakah ciri-ciri orang yang dikatakan sebagai pencinta? Maka jawab guru tadi, orang yang dinamakan al-muhib itu ialah mereka yang sedikit bergaul dengan masyarakat, tidak disibukkan dengan urusan masyarakat, banyak berkhalwah, yakni banyak bersendirian, cari tempat-tempat yang mana tidak sibuk dengan urusan-urusan manusia, jauh daripada manusia, dan selalu bertafakur, tidak banyak bicara. Orang yang cinta pada Allah ini dia tidak banyak bercakap. Kenapa tuan-tuan orang yang cinta pada Allah ni tidak banyak bercakap? Disebut dalam sebuah hadis, tuan-tuan, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru kalama, la tuksirul kalama, jangan kamu banyak berbicara, bi ghairi zikrillah, selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratul kalam, kerana sesungguhnya banyak bercakap itu, banyak bercakap itu bi ghairi zikrillah, yang mana percakapan tadi bukan mengingati Allah Subhanahu wa taala, quswatul qulub, akan menyebabkan quswatul lil qulub, akan menyebabkan hati menjadi keras. Banyak bercakap perkara yang tidak berkaitan dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan menyebabkan apa? Menyebabkan hati orang tadi menjadi keras. Quswatul lil qulub, menyebabkan hati menjadi keras. Dan kalau hati jadi keras, apa kata Nabi? Sambung pada hadis ni, Nabi kata, wa inna ab'adun nas, sesungguhnya sejauh-jauh manusia minallah, daripada Allah itu, al-qalbu qasi, yakni mereka yang mana berhati keras. Orang yang berhati keras ini, dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kata ahli sufi ini, orang yang cinta pada Allah itu dia tidak banyak berbicara. Berbicara yang macam mana? Berbicara hal yang tidak ada kaitan dengan zikrullah, tidak ada kaitan dengan mengingati Allah, zikir kepada Allah, tidak ada kaitan nak menyeru kepada Islam, nak menyeru kepada kebaikan, bercakap benda-benda yang tidak ada faedah. Maka orang macam ni dia akan kerah hati. Orang yang kerah hati itu dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin kita nak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita jauh daripada seseorang, kita tak kenal dia, kita tak sayang dia. Apabila kita dekat dengan seseorang, selalu bersama-sama dengan dia, rapat dengan dia, dekat dengan dia, maka kita akan sayang pada orang tadi. Tuan-tuan jauh daripada orang lain, tuan-tuan tak kenal orang tu, maka tuan-tuan takkan terlintas dalam kepala tentang dia.
Tapi tuan-tuan duduk dalam jemaah ni, tiba-tiba ada salah seorang daripada jemaah ini tak datang seminggu berturut-turut tak datang. Jemaah yang tetap tiap-tiap malam datang, tiba-tiba seminggu turut-turut tak datang. Ada terfikir tak terlintas? Mesti. Mana pergi tak nampak ni? Itu maksudnya tuan-tuan. Maksudnya apabila kita jauh, kita tak ingat. Apabila kita dekat, kita akan ingat. Maka kerana itu nak jadi orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, kurangkan berbicara perkara yang tidak ada kaitan dengan zikrullah. Baik. Seterusnya, sambung ahli sufi tadi, tidak menoleh bila dipandang, tidak mendengar bila dipanggil, tidak difahami bila berbicara, dan tidak bersedih bila ditimpa musibah. Maksudnya orang panggil itu bukan sibuk, panggil je terus nak paling, panggil je terus nak paling. Bukan kata sombong. Maksudnya dia jenis orang yang mana bukan mudah sangat. Orang panggil je terus, sibuk-sibuk hal dunia. Mana kalau panggil itu, panggil dengan urusan yang penting, barulah dia bernoleh. Dan kalau apabila dia dipanggil juga dia tidak mendengar bila dipanggil hal-hal yang tidak ada kaitan dengan urusan akhirat, dia ambil tak kisah, dia buat tak kisah, tuan-tuan. Ini orang yang cinta pada Allah. Dan apabila dia berbicara, orang tak faham perbicaraan dia. Sebab apa dia asyik cerita pasal Allah? Mana boleh nak faham, tuan-tuan? Boleh kalau kita nak kata ambil contoh, tuan-tuan. Katalah orang ni mari kata, dia kata telur ayam tak ada, sekarang ni kurang ni, ini kerja Allah. Marah kita, apa kaitan dengan kerja Allahnya? Tu dia, tuan-tuan. Kita duk marah hari ni, sebab apa gini telur tak ada ni, masalah tu masalah ni. Rupa-rupanya mari daripada Allah belaka, tuan-tuan. Mari daripada urusan Allah belaka, tuan-tuan. Macam tuan-tuan, kita di sini tahun ini, tahun lepas hujan lebat, tuan-tuan. Tahun ni hujan lah, sikitnya hujan, tuan-tuan, tahun ni. Padahal musim banjir. Begitu, tuan-tuan. Itu semua kerja Allah. Jadi kita kadang-kadang orang yang mana dia cinta pada Allah ini, percakapan dia orang biasa-biasa tak boleh faham. Orang biasa-biasa tak masuk dalam fikiran mereka. Ini kedudukan mereka, percakapan mereka. Tidak bersedih bila ditimpa musibah. Ini tanda orang cinta pada Allah. Kenapa dia tak sedih ketika ditimpa musibah? Kerana musibah itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nak sedihnya? Allah yang bagi. Dan Allah janji dah. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Bersama susah tu ada kemudahan. Allah janji dah. Dalam Al-Quran Allah sebut. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan setiap kesusahan itu akan ada kemudahan. Kalau dia percaya dengan ayat Quran tu, dia tak ada masalah. Mari musibah apa pun, Allah Ta'ala janji dah. Setiap lepas susah mesti ada senang. Lepas tu bukan sekali, Allah Ta'ala sebut 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra lagi sebut. Bukan sekali, 2 kali ulang. Penekanan kepada kita, kalau kita ni baca Quran, kita ni faham Quran, bukan setakat faham, kita pegang, kita yakin dengan Al-Quran, yakin dengan ayat tadi. Setiap apa yang musibah itu datang, kesusahan yang datang, mesti berdatang bersama dengannya kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan. Ini kerana itu kalau didatangkan musibah pada dia, dia tak berasa sedih, dia tak rasa bimbang. Dia tak rasa Allahu Akbar, zalimnya, nayanya, macam mana aku nak hidup, tak ada, tuan-tuan. Sebab dia tahu yang mendatangkan musibah itu daripada Allah. Dan hanya Allah juga yang boleh memberi kebaikan kepada dia. Manusia tak boleh bagi kebaikan kepada kita. Kalau tuan-tuan minta dengan manusia, belum tentu manusia jawab. Minta dengan Allah, insya-Allah Allah akan beri jawapan. Jawapan dia macam mana? Ambil contoh mudah, tuan-tuan. Dulu masa pilihan masa banjir yang kuat berlaku tempat kita, tuan-tuan. Negeri mana datang bantu, tuan-tuan? Negeri sebelah pantai timur. Kelantan, Terengganu mari datang bantu, tuan-tuan. Siapa yang buat tu, tuan-tuan? Menggerakkan hati mereka untuk datang. Itu kerja Allah belaka tu. Kerja Allah. Sedangkan tempat mereka pun kalau musim-musim begitu banjir juga, tapi datang. Datang, tuan-tuan. Sekarang ni giliran mereka pula kena.
Banjir di pantai timur, Kelantan dan Terengganu. Selangor pula pergi. Macam mana siapa yang menggerakkan hati mereka nak pergi ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita minta dengan manusia, belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Itu keadaan dia. Minta dengan Allah, Allah akan jadikan bantuan itu datang dari sebelah mana, daripada cara mana, itu kerja Allah. Bukan kerja kita tuan-tuan. Baik. Jika diuji dengan lapar, ia tidak merasakan kelaparan tadi. Jika ditelanjangkan, tidak menyedari ia telanjang. Jika dicaci, ia tidak takut. Ini sifat orang yang cinta pada Allah. Orang nak hina dia telanjang ni makna dihina. Orang hina dia tak kisah, tak ada masalah. Yang penting mulianya di depan Allah ataupun di depan manusia. Dia nak mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulia di hadapan manusia tak lama tuan-tuan. Tidak lama. Ambil contoh mudah tuan-tuan. Ambil contoh mudah. 2018 kita ada pilihan raya. Betul tak tuan-tuan? Ni bukan nak cakap politik tuan-tuan. Nak bagi tuan-tuan nampak. 2018 kita ada pilihan raya. Naik Perdana Menteri. Perdana Menteri ke berapa masa tu tuan-tuan? Ketujuh. 2022 ada pula pilihan raya. Daripada 2018 hingga 2022 berapa tahun tuan-tuan? 4 tahun. Berapa orang Perdana Menteri? Berapa orang Perdana Menteri tuan-tuan? 7, 8, 9, 10. 4 orang. 4 tahun 4 orang Perdana Menteri. Bayangkan tuan-tuan. Tempoh 4 tahun je. Tapi boleh jadi 4 orang Perdana Menteri. Yang ke-10 ni pun kita tak tahu. Wallahualam, mungkin lama, mungkin pendek. Ini maksudnya tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala nak muliakan dia, nak hinakan, tak ada masalah. Sebab yang memulia dan menghina manusia itu, kalau manusia hina sekalipun, dia tetap tinggi di hadapan Allah. Maka dia fikir hak tu tuan-tuan. Manusia nak hina. Manusia angkat jadi orang paling nombor 1 dekat Malaysia. Nombor 1 dah dekat Malaysia. Tapi boleh jatuh bila-bila masa tuan-tuan. Angkat orang lain pula. Boleh jatuh pula. Angkat orang lain pula. Boleh jatuh pula. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, orang yang cinta pada Allah, kalau dimuliakan ataupun dihina oleh manusia, dia tak kisah. Yang penting, dia mesti cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ia memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam khalwatnya. Ketika bersendirian, dia hanya nampak Allah. Bercumbu, yakni bermesra, rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bermunajat kepadanya, hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia tidak tertarik kepada pemilik keduniaan kerana dunia itu, kerana keduniaan mereka. Dia tidak tertarik dengan dunia, sebab dunia ini sementara tuan-tuan. La'ibun walahwun, Allah Ta'ala sebut. Dunia ini la'ibun walahwun. La'ibun tu apa? Main-main. Main-main, la'ibun. La'ibun ni bahasa Arab, main-main. Main-main ni tuan-tuan, dia takkan sudah. Takkan puas. Main ni tak puas tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang main bola. Tempoh hari Piala Dunia tuan-tuan. Final Piala Dunia. Argentina lawan dengan Perancis. Argentina sumbat dah 2 gol, Perancis balas pula 2 gol. Oh tuan-tuan, tunggu pula masa tambahan. Sumbat pula Argentina, Brazil balas apa? Brazil pula dah. Perancis balas pula 1 gol. Oh tunggu. Macam tu tuan-tuan, semangat. Naik angin tengok. Puas tak tengok bola tu? Tak puas tuan-tuan. Main mana puas tuan-tuan. Sambung penalti pula. Kalau mari dalam hati kita, kalau boleh tak payah penalti, main lagi 20 minit sebelah lagi dah seri kan. Kalau ikut hati kita lah tuan-tuan. Tak boleh dia kena sudah, kena penalti. Sumbat gol penalti pula, masuk tak masuk. Tak puas tuan-tuan. Kalau boleh nak main semula. Tu dia tuan-tuan. Main mana puas tuan-tuan. Main laibun, tak pernah puas. Ni sifat dunia. Sebab itu tuan-tuan, orang duduk atas dunia ni dia tak puas. Sebab sifat dunia itu main-main. Seronok-seronok. Sifat dunia. Orang tua macam mana sekalipun, dia takkan rasa puas. Tuan-tuan pernah ke bangun satu hari, bangun pagi rasa puasnya hari ni baik mati tak ada apa-apa nak buat? Tak ada tuan-tuan.
Kalau hak puas pun mungkin orang tua tak ada bini. Tak ada bini, tak ada anak, duduk seorang-seorang. Puaslah dia. Puas Allah, puasnya, boringnya, bosannya hidup dunia ni, tak ada siapa-siapa. Cuba bagi bini baru dekat dia. Cuba bagi. Cuba tengok, bagi. Hak muda pula kita bagi. Agak-agak dia nak hidup berapa lama pula tuan-tuan. Kalau boleh sambung 30 tahun pula lah. Itu dia tuan-tuan. Tak puas. Ini sifat dunia. Tuan-tuan pun tak pernah puas. Saya pun tak puas dengan dunia ini. Sebab itu memang sifat dunia. Tetapi orang yang cinta kepada Allah, dia tidak tertarik dengan dunia ini. Kerana dia tahu dunia ini hanya sementara. Sementara. Sedap macam mana, seronok macam mana hidup atas dunia ni, tak akan kekal. Tak akan kekal tuan-tuan. Contoh baju yang tuan-tuan pakai, kekal tak? Telekong yang ibu-ibu pakai sekarang ni, kekal tak? Tak. Tahun depan fashion lain dah. Tak kekal. Nak cerita tak kekal. Benda tak kekal. Dia begitu tuan-tuan. Dia sentiasa ada hak baru, ada hak baru, ada hak baru. Dan kita sentiasa tak puas. Ada je. Ini sifat dunia tuan-tuan. Baik. Nabi Isa alaihi salam berjalan melintasi seorang pemuda yang sedang menyiram kebunnya. Pemuda itu berkata, "Wahai Isa alaihi salam, mohonlah kepada Tuhan agar mohonlah kepada Tuhan kamu agar menganugerahkan kepada saya kecintaan kepadanya walaupun sebesar biji sawi." Minta ya Nabi Isa, tolong doa. Minta dengan Tuhan, ya Allah, dengan Tuhan kamu, bagilah rasa cinta kepada Allah kepada dalam diri aku. Tak nak banyak, sebesar biji sawi je. Sikit je, biji sawi je. Maka jawab Nabi Isa alaihi salam, engkau tidak akan mampu menanggungnya sebesar biji sawi pun. Kecintaan tadi dengan sifat kamu duk siram pokok apa semua, duk sibuk dengan urusan tanam pokok, siram pokok, nak tanaman, nak segar tanaman ni, kalau beri kecintaan kepada Allah, tak padan dengan kamu. Kamu takkan boleh tanggung. Sebab apa? Kamu duk sibuk dengan dunia, kamu duk sayang dunia, kamu duk bercucuk tanam nak cari untung. Maka kalau beri kecintaan kepada kamu walaupun sebesar biji sawi pun, kamu takkan boleh tanggung. Maka jawab begitu, kata begitu, jawab orang tadi, pemuda tadi, kalau begitu tak payah sebiji, bagi separuh biji sawi. Kecil lagi ya. Maka Nabi Isa alaihi salam pun berdoa, Tuhanku anugerahkanlah kepada si fulan bin si fulan ini separuh biji sawi kecintaan kepadamu. Separuh je. Sawi ni besar mana tuan-tuan, biji sawi tu kan? Separuh je dia nak. Baik. Kemudian Nabi Isa alaihi salam berlalu daripada orang tadi. Setelah berlalu beberapa waktu, Nabi Isa berjalan lagi di tempat itu. Ia bertanya kepada orang di tempat pemuda tadi. Mereka menjawab bahawa pemuda itu adalah jin. Bukan manusia tu, wahai Isa, itu jin. Dan dia telah pergi ke puncak gunung. Dia tak ada dah di sini. Dia naik atas gunung dah, wahai Isa alaihi salam. Baik. Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah agar diperlihatkan pemuda itu kepadanya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam melihatnya di puncak gunung. Ia sedang berdiri seorang diri di atas sebuah batu dan kepalanya memandang ke langit. Begitu sekali. Dapat kecintaan kepada Allah, dimakbulkan doa Nabi Isa, maka datang cinta kepada Allah. Separuh biji sawi, tinggal dunia tuan-tuan. Langsung tak ambil kisah tentang dunia. Tadi asal duk siram pokok tuan-tuan. Duk siram pokok ni maknanya duk buat kerja dunia, nak cari untung dunia. Minta dengan Allah bagi separuh kecintaan, tinggal terus urusan dunia. Ini hebat kalau dapat betul-betul cinta kepada Allah. Kalau betul-betul dapat kecintaan kepada Allah ini, inilah kesan dia tuan-tuan. Baik. Dengan keadaan kepala dia memandang ke langit, Nabi Isa memberi salam kepadanya tetapi dia tidak menjawab. Nabi Isa berkata, aku adalah Isa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, bagaimana dia dapat mendengar ucapan manusia apabila di dalam hatinya terdapat separuh biji sawi kecintaan kepadaku. Hebatnya kalau ada cinta kepada Allah ni.
manusia ni tak dengar belaka dah tuan-tuan. Hilang kehidupan dunia. Sebab apa? Dia kenal Allah, dia yakin dengan Allah, dia tahu apa yang Allah Ta'ala boleh buat, apa yang Allah Ta'ala boleh boleh jadikan kepadanya. Baik. Oleh kerana itu, demi kemuliaan dan keagunganku, walaupun engkau memotongnya dengan gergaji, nescaya ia tidak akan menyedari hal itu. Baik, ini tuan-tuan. Maka kerana itulah tuan-tuan, kita kena tengok. Kenapa pada diri kita ini tidak ada sifat-sifat yang menyebabkan kita asyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyik tenggelam dalam ibadah. Tidak ada. Ambil contohlah tuan-tuan. Ambil contoh. Yang ini kita kena mengaku. Saya, tuan-tuan, kena mengaku. Kena jujur pada diri kita. Kadang-kadang kita mari satu perasaan. Aku nak berazam. Zikir hari-hari aku nak buat 1000 satu hari contohnya. Kita berazam. Kita pun susun zikir. Satu hari Ahad zikir apa, Isnin apa, Selasa apa, gini. Sampailah hari Sabtu. Kita buat boleh seminggu, 2 minggu. Masuk minggu ketiga dah mari rasa Allah malah. Betul tak tuan-tuan? Ambil contoh lain. Kadang-kadang kita mari berazam, aku nak baca Quran tiap-tiap hari tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita nak baca Quran. Satu hari nak baca lah, kalau boleh nak habislah 1 juzuk. Contoh dalam bulan Ramadan kita buat 1 juzuk. Habis Ramadan tu ada lagi niat dalam hati. Lepas Ramadan aku nak baca lagi Quran. Ramadan boleh habis, kenapa bulan lain tak boleh habis? Contoh tuan-tuan. Kita pun berazam nak buat juga bulan Syawal, bulan seterus-terusnya. Baik tuan-tuan. Apa jadi selepas Ramadan? Apa jadi? Azam tadi ada tak? Ada. Ada niat tak nak baca Quran lepas Ramadan? Nak khatam tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan? Ada tak? Ada. Kadang-kadang bulan Ramadan orang sempat khatam 3 kali tuan-tuan. 2 kali, 3 kali khatam tuan-tuan bulan Ramadan. 10 hari khatam sekali, 10 hari khatam sekali, 10 hari khatam sekali. Lepas tu masuk bulan Syawal, dia pun niat dalam hati dia. Tak apalah, tak dapat 3 kali pun, sebulan sekali. Contoh tuan-tuan. Tetapi kenapa tak jadi tuan-tuan? Kita kena tanya diri kita. Kenapa tak jadi? Puncanya ialah kerana hati kita keras. Hati kita keras. Ketika mana kita duduk dalam suasana orang semua buat ibadah, kita buat. Dalam bulan Ramadan, semua orang buat ibadah. Dan ketika itu kita terlindung daripada gangguan iblis, syaitan dan sebagainya. Dalam keadaan kita berpuasa siang, malam kita ibadah. Kita hidup dalam ibadah, maka mudah kita baca Quran. Betul tak tuan-tuan? Berakhir sahaja kemudahan, berakhir sahaja ibadah puasa, berakhir sahaja semua tadi, maka kita dibiarkan. Kamu teruskan buat sendiri, tengok usaha kamu macam mana. Tiba-tiba apabila mari usaha kita sendiri selain daripada Ramadan, maka kita jadi lemah. Kenapa? Hati kita keras. Hati kita keras. Kita tak rasa kemanisan baca Quran contohnya. Tak rasa. Sedangkan orang tadi, manusia ini, kalau dia cinta, kita ni, tuan-tuan ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah ni, kalau kita suka seorang penyanyi contohnya, zaman pengurusi ni mungkin zaman Hel Amir dulu. Betul tak? Uji Rashid dengan Hel Amir. Tu dia. Dengar lagu Uji Rashid, Hel Amir, ingat selalu, hafal. Hak muda-muda sikit mungkin zaman Search, zaman Wing, begitu tuan-tuan. Hak bawah lagi zaman Siti Nurhaliza contohnya tuan-tuan. Ibu-ibu minat Siti Nurhaliza. Hafal lagu Siti Nurhaliza tuan-tuan. Dengar lagu dia, kalau boleh ulang lagi sekali, lepas ulang, lepas ulang tuan-tuan. Tak puasnya. Sebab apa? Kita minat pada penyanyi tadi. Itu kita minat. Itu minat kita kepada penyanyi. Dia ulang. Bagaimana minat kita kepada Allah? Ada tak cara kita nak tunjuk minat kita pada Allah? Ada. Allah Ta'ala bagi Quran tuan-tuan. Quran. Kalau penyanyi, kita boleh menyanyi lagu hak dia baca, hak dia menyanyi. Itu sepatut Quran ni adalah nyanyian, laguan, sebutan ataupun irama yang kita sering sebut di mulut kita, kerana ia adalah kata-kata Allah. Kalau kita boleh buat, kalau kita boleh istiqamah, kalau kita boleh rasa tenang,
Ketika kita baca Quran, maka kita boleh mengaku hati kita lembut. Tapi ketika mana kita baca Quran dalam keadaan baca satu muka surat, masuk muka surat kedua, mula mari dalam fikiran, mulalah datang dalam hati kita, sibuk nak buat tu, sibuk nak buat ni. Aku nak buat ni lah, aku nak buat tu lah, aku nak buat ni lah. Baru baca dua muka surat, tuan-tuan. Dah mari sibuk urusan dunia, maka kena mengaku hati kita masih keras. Sepatutnya kita tenggelam dengan membaca Al-Quran. Rasa asyik dengan bacaan Al-Quran. Kenapa asyik dengan bacaan Al-Quran? Kerana dia adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu kalamullah. Kalam, kata-kata Allah. Rupa Allah kita tak boleh tengok. Suara Allah kita tak boleh dengar. Ada siapa-siapa pernah tengok rupa Allah macam mana? Tak ada. Ada siapa-siapa pernah dengar suara Allah? Tak ada. Tetapi ada benda atau perkara yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu datang daripada Allah. Apa dia? Quran. Ini disebut kalamullah. Maka sepatutnya dengan kalamullah itu kita rasa asyik dengan membacanya. Barulah kita boleh kata hati kita ini tidak keras. Dan barulah ketika itu kita boleh mengaku kita ni antara pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Barang siapa mengharap 3 perkara, kata Imam Al-Ghazali, tetapi tidak menyucikan diri daripada 3 perkara yang lain. Mengharapkan 3 perkara tetapi tak tinggal 3 perkara. Bererti orang ini tergolong dalam golongan orang yang tertipu. Itu dia tuan-tuan ya. Ingat, 3 perkara nak tapi tak tinggal 3 perkara. Maka kita ni orang yang tertipu. Apa dia, kata Imam Ghazali? Pertama, orang yang mengaku mengharapkan manisnya zikir tetapi mencintai keduniaan. Dia nak rasa manisnya zikir tetapi dia tak boleh tinggal dunia. Maka orang ni tertipu. Kenapa? Dalam keadaan berzikir, zikir, sibuk nak buat tu, sibuk nak buat ni. Trend orang kita, tuan-tuan. Minta maaf ya. Bukan salah. Tetapi kadang-kadang orang kita ni dalam bab berzikir ni, dia sibuk nak kira berapa jumlah zikir dia hari ini. Sambil-sambil berjalan, duk ketik benda ni. Digital. Tasbih digital. Tak salah, alhamdulillah, bagus. Tetapi bukan kiraan itu yang menjadi kepentingan. Yang menjadi benda intipati kepada zikir itu apa yang kita rasa dalam melafazkan zikir tersebut. Contoh, kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci? Itu dia tuan-tuan. Ketika mana kita sebut alhamdulillah, apa yang kita nak dengan alhamdulillah? Bukan alhamdulillah. Tak ada apa tuan-tuan. Ketika mana kita sebut astaghfirullah. Astaghfirullah itu kita nak minta ampun pada dosa-dosa. Ya Allah, ampunkanlah aku ni, tuan-tuan. Ada rasa tak nak minta ampun? Doa astagfirullah. Tengok ayat 100 dah. Astagfirullah. 200 dah. Astagfirullah. Apa jadi, tuan-tuan? Apa yang kita dapat? Dalam keadaan zikir cepat-cepat nak buat kerja tu lagi. Dalam keadaan zikir tu sibuk nak buat tu, sibuk nak buat ni. Tak boleh nak duduk dalam keadaan tenang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tu. Tapi dah bagus dah. Ada setengah orang tu tuan-tuan, ada setengah, walaupun masa lapang ada sekalipun, dia tak zikir juga. Ada juga tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, bawa kereta nak pergi kerja. Bawa kereta tu, ada buat kerja apa tak masa bawa kereta? Tak ada buat kerja, bawa kereta je. Kan? Ada masa tak zikir? Ada. Sebab bawa kereta dengan mata, dengan tangan, mulut tak payah. Tapi tuan-tuan pergi pasang radio, duduk dengar radio, mulut tak jadi zikir dah tuan-tuan. Ada orang begitu. Rugi dia tuan-tuan. Rugi. Tapi orang tadi dia bagus dah. Cuma nak baguskan lagi, jangan target berapa banyak. Jangan target banyak ni. Yang target ialah apa yang kita rasa dengan zikir kita tadi. Sebab itu kata Imam Ghazali, orang ni nak merasai, orang ni mengaku mengharapkan kemanisannya zikir, tetapi dia tidak tinggal keduniaan, maka dia ni orang yang tertipu. Yang kedua kata Imam Ghazali, orang yang mengharapkan kecintaan akan keikhlasan dalam perbuatan, namun menyukai sanjungan manusia, juga orang yang tertipu.
ikhlas dalam perbuatan kita. Dia cintakan keikhlasan. Dia kata saya buat ni, saya nak buat semua ikhlas. Tetapi dia sibuk nak dengar sanjungan manusia, bagusnya. Dia tunggu manusia puji dia. Maka orang ni orang yang tertipu. Tidak ada ikhlas, tuan-tuan. Duk tunggu orang puji. Kalau orang tak sebut nama, mula dia rasa Allah, orang tak nampak dah aku buat baik. Ni dia, tuan-tuan. Tak nampak dah. Mari rasa dalam hati, Allah, aku buat ni orang tak sebut dah nama aku. Ni tuan-tuan, orang macam ni tak ada ikhlas, tuan-tuan. Tertipu dengan niat dia, tertipu dengan perasaan dia, tertipu dengan bayang-bayang dia sendiri. Kenapa? Dia kata dia ikhlas, dia cintakan keikhlasan, tetapi dalam masa dia buat sesuatu perkara, dia masih mengharapkan pujian daripada manusia. Baik. Seterusnya yang ketiga, orang yang mengharapkan kecintaan kepada pencipta namun tidak menundukkan diri kepadanya, maka orang ini juga adalah orang yang tertipu. Kecintaan kepada pencipta, tetapi kita payah nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita cinta kepada Allah, tetapi kita payah nak tundukkan diri kepada Allah, berat pada nak tunduk diri kepada Allah, maka kita orang yang tertipu. Contoh macam mana, tuan-tuan? Kita kata kita cinta pada Allah. Orang yang cinta kepada Allah ini, orang yang hati dia lembut, hati dia cinta pada Allah. Apabila masuk sahaja waktu solat, ambil contoh salah satu, tuan-tuan, mari satu perasaan, Alhamdulillah, sempat lagi aku buat satu ibadah lagi. Dengar je waktu Isyak masuk, mari terlintas, Alhamdulillah, Allah panjangkan usia aku, sempat lagi aku buat ibadah. Mari pula waktu subuh, Alhamdulillah, sempat lagi aku solat subuh dengan keizinan Allah. Seronok, tuan-tuan. Seronok. Allah, subuh dah, Alhamdulillah, subuh, Alhamdulillah, zuhur, Alhamdulillah, asar. Maknanya dia syukur dengan masuknya, dia syukur dengan datangnya tanggungjawab atas dia. Bersyukur, bergembira dengan datangnya satu tanggungjawab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Datang hak satu dia suka, datang hak yang kedua dia suka. Ini sifat orang yang mana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ni mari, masuk waktu subuh dah, Allah baru rasa, sudah, tuan-tuan. Allah, zuhur dah. Ni dia, tuan-tuan. Seolah-olah mari waktu sembahyang, waktu solat itu seolah-olah satu beban. Buat, bukan tak sembahyang, buat, tetapi tak rasa seronok. Tidak rasa seronok. Kita sekarang bulan apa, tuan-tuan? Dalam Islam bulan apa dah sekarang ni, tuan-tuan? Jamadil Akhir. Jamadil Akhir. Maknanya tak lama dah nak. Rejab, Syaban, Ramadan. Ada 2 bulan lagi, tuan-tuan. 2 bulan lagi. Jamrul awal, Jamrul akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. 2 bulan. Kita pun tengok dalam kalender. Nak puasa dah. Dekat hari puasa. Puasa dah kita. Sepatutnya kita tak sabar nak masuk kepada Ramadan. Sepatutnya. Rejab, Masya Allah, bulan Rejab sampai dah. Alhamdulillah aku sempat dalam Rejab. Masuk Syaban pula, Alhamdulillah aku sempat lagi dalam Syaban. Bimbang tak sempat Ramadan. Mesti ada kebimbangan. Duduk Jamadil Akhir, sempat tak Rejab. Kena ada bimbang. Masuk je Rejab, sempat tak Syaban. Sebab Rejab, Syaban itu bulan yang mana banyak Nabi buat ibadah, kita suka. Masuk pula Syaban, aku sempat ke tidak Ramadan, dan ketidak. Ini canda orang yang tunggu-tunggu. Rasa gembira dengan satu-satu ibadah yang datang pada dia. Ada tak rasa pada kita sekarang ni? Tak ada. Allah, dekat dah puasa. Aduh. Itu ada, tuan-tuan. Dah nak puasa dah kita. Ish. Tu dia, tuan-tuan. Duk main ish je panjang, tuan-tuan. Bukan kata Alhamdulillah, mudah-mudahan sempatlah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sempatlah. Bangun pagi celak mata, Alhamdulillah hidup lagi hari ni, mudah-mudahan sempatlah. Aku hidup sampai esok lusa untuk jumpa Ramadan. Itu level orang yang cinta untuk buat ibadah.
Level, tahap dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mengharapkan kecintaan kepada pencipta, tetapi kalau dalam diri mereka tidak mampu menundukkan diri kepadanya, maka kita bukan orang yang benar-benar cinta. Kalau kita benar-benar cinta, maka kita rasa seronok untuk buat ibadah, rasa seronok untuk buat ibadah ini. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku ketika itu mereka mencintai 5 perkara. Namun mereka melupakan 5 perkara yang lain. Cintakan 5, lupakan 5. Nabi sebut. Pertama iaitu mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Pertama sekali Nabi kata akan sampai satu zaman umat aku ni, mereka mencintai dunia, lupa kepada akhirat. Macam kita ni tuan-tuan, bimbang takut ada cinta dunia tak habis-habis. Seronok saya sebut tadi kan, la'ibun walahwun ni tuan-tuan, main-main dan juga seronok-seronok atas dunia ni tuan-tuan. Tak habis-habis lagi cinta. Walaupun percaya akhirat itu ada, tetapi payah nak tinggal kecintaan kepada dunia. Saya tak cinta dah dunia. Tak ada dah ustaz. Dunia ni padan dah. Tak tuan-tuan. Tak ada orang tuan-tuan. Macam saya sebut tadilah, orang tua. Rasa tak berapa nak hidup dah atas dunia. Bagi bini baru nak hidup lama pula tuan-tuan. Nak hidup lama pula. Yang tuan-tuan tiap-tiap tahun duk beli baju baru sebab apa tuan-tuan? Tiap-tiap kali raya beli hak baru. Kenapa? Sebab tak puas lah tu. Tak puas lagi hidup atas dunia. Nak je hak baru. Duduk 2-3 bulan rasa kalau ada hak baru. Kita tengok orang pakai kereta besar, kita pun nak. Orang rumah besar pun kita pun nak. Orang bini 2 pun kita nak bini 2. Kalau beranilah. Hak tak berani duduk diam-diam sudahlah. Gitu tuan-tuan ya. Nak belaka orang buat tu kita nak, orang buat ni kita nak, orang buat tu tak puas belaka. Kita ni makna kalau kita begitu tuan-tuan, maka kita ni melupakan akhirat. Baik. Mencintai harta dan melupakan penghisapan. Kita ni cinta nak kumpul harta banyak-banyak, lupa bahawa harta yang kita ada itu setiap sen akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sen tuan-tuan. Dari mana kamu dapat? Ke mana kamu habiskan? Jangan hanya fikir dari mana kamu dapat. Allah Ta'ala tanya hak tu je ke? Tak. Allah Ta'ala tanya juga dari mana kamu dapat, punca mana, cara macam mana kamu dapat harta ni, ke mana kamu belanja pun Allah Ta'ala tanya. Itu penghisapan Allah. Alhamdulillah sumber kita halal. Tetapi kita belanja pada tempat yang tidak halal. Kena juga tuan-tuan. Kita dapat sumber yang tidak halal. Belanja tempat halal. Tak jadi juga tuan-tuan. Jadi nak kena fikir macam tu. Nak cari harta, nak kumpul harta, nak guna harta, kena fikir punca dari mana, ke mana kita belanja. Apa kita buat dengan harta tadi? Ni sebab itulah manusia ni kadang-kadang kita ni cinta kata kita ni kita ni mencintai harta, kita lupa bahawa harta kita itu akan dihisap satu persatu. Baik. Mencintai harta, mencintai makhluk dan melupakan Khalik. Manusia kita, sesama manusia kita cinta. Tetapi kita lupa untuk cinta kepada pencipta kita. Sayang kepada manusia, Masya Allah. Sayang. Lupa nak sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mencintai dosa dan melupai taubat. Juga Nabi kata satu masa nanti umat aku ni suka buat dosa. Suka buat dosa. Bukan kata suka buat dosa, mudah sangat buat dosa. Apabila mudah buat dosa, payah pula nak taubat. Tangguh-tangguh untuk taubat. Kadang-kadang tak mengaku benda tu dosa. Tak mengaku benda tu dosa. Duduk dalam suasana orang menipu, lama-lama kita tak nampak penipuan itu suatu benda yang besar. Gitulah tuan-tuan. Duduk dalam suasana golongan orang yang korupsi, lama-lama tak rasa korupsi itu sesuatu benda yang besar. Ini masalah ni tuan-tuan. Umat ni, Nabi kata dah akhir zaman akan ada umat sebegini. Berlaku pada umat aku sebegini.
Dosa yang manusia buat itu dia tak nampak. Dosa-dosa ni dia kata tak apalah, nak macam mana, tak apalah nak buat macam mana. Tak ada tuan-tuan. Dosa tetap dosa. Dan kemudian dia melupai untuk taubat kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, mencintai istana dan melupakan kubur. Akhir sekali manusia ini dia kejar nak rumah besar, rumah mewah, rumah comel, rumah lengkap. Dia lupa bahawa hak tu semua, hak dunia tak kekal tuan-tuan. Marilah rumah kita penuh dengan dengan perabot dan sebagainya. Itu takkan kita boleh bawa masuk dalam kubur. Duk dalam kubur tinggal apa tuan-tuan? Tanah je tuan-tuan. Kesudahan situ. Dia lupa situ tuan-tuan. Dia sibuk nak cantikkan rumah, nak cantikkan hal-hal dunia. Dia lupa nak cantik bawa bekalan masuk ke dalam kubur. Apa bekalan nak bawa dalam kubur tuan-tuan? Dia nak masuk rumah. Kita ni tuan-tuan, nak masuk rumah, nak tengok rumah kita comel. Betul tak tuan-tuan? Buka pintu, mesti tengok rumah kemah. Ada perabot, ada TV, ada tu, ada ni, ada aircon dan sebagainya. Nak begitu tuan-tuan. Kita nak begitu. Langsir siap pasangnya, sofa comelnya tuan-tuan, tersusun dan sebagainya. Kita nak masuk je keadaan macam tu. Tiap-tiap kali kita masuk rumah, nak keadaan macam tu, nak kemah, nak siap, nak sempurna. Pernah tak sekali kita fikir bagaimana nak menyempurnakan kubur kita? Sebab pasti setiap daripada kita akan masuk dalam kubur. Apa perabot yang kita sediakan untuk kubur kita? Penghawa dingin jenis apa yang kita sediakan untuk kubur kita? Apakah lampu-lampu yang kita nak pasang dalam kubur kita? Pernah tak kita merancang sebegitu? Atas dunia ni kita duduk dalam rumah, kita duduk tengok keliling. Cat ni nampak dah tak berapa cantik, kita cat barulah. Itu dia tuan-tuan. Mari perasaan nak cat baru. Lepas tu tengok pula, kalau eloknya belah sini kita buat corniche. Pula nak buat corniche pula. Mari pula zaman sekarang, dinding ni dia buat apa? Ada tu panggil tak. Wallpaper. Pakai wallpaper pula. Lepas tu hak dia buat dengan kayu 4 segi tu apa dia? Tak ingat sama saya. Tengok nak buat begitu pula tuan-tuan. Ubah sana. Sofa pula tengok, sofa ni kena ubah, tukar hak baru gini pula. Renovate sana, renovate sini. Sebab apa tu tuan-tuan? Nak selesa. Supaya apa? Pandangan mata masuk je buka pintu, tenang. Betul tak tuan-tuan? Buka je pintu rumah, masuk rumah, tenang. Pernah tak kita mari sekali terfikir, macam mana nak menjadikan lubang kubur yang pasti kita akan masuk itu nanti juga tenang sebagaimana kita masuk dalam rumah? Pernah tak kita fikir, apa aku nak buat supaya kubur yang akan aku masuk nanti sebagai tenangnya nanti sebagai tenangnya aku masuk dalam rumah aku? Pernah tak kita terfikir? Apa cara nak buat? Pernah cari tak? Pernah cari tak perhiasan-perhiasan? Pernah cari tak perabot-perabot? Pernah cari tak kemudahan-kemudahan yang kita nak letak dalam lubang kubur kita nanti? Pernah tak kita cari? Pernah tak kita terfikir apa yang aku nak buat? Yang kita dok buat ni alhamdulillah, kita dok sembahyang, kita dok puasa itu secara umumnya. Ada tak sesuatu yang kita khususkan? Sembahyang puasa ni umpama umumnya kita nak ada rumah. Ada rumah. Ada rumah. Rumah ada, atap ada, hujan tak masuk. Itu umum tuan-tuan. Ada tak yang kita khususkan? Ini untuk kubur aku nanti. Nak masuk kubur, aku nak kubur aku yang macam ni. Pernah tak mari kita terfikir macam mana nak buat? Ini tuan-tuan. Ini sifat kalau kita ada sampai sebegitu tuan-tuan. Maka kita ni tidak menjadi orang yang pelupa. Tidak jadi orang yang rugi tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, dalam kita duduk di atas dunia ini, kita cantikkan kehidupan kita atas dunia. Dalam masa yang sama kita cantikkan juga kubur yang bakal kita duduk. Maka kita ni bukan manusia yang rugi tuan-tuan. Mudah-mudahan kita cuba jadi sebegitu. Mudah-mudahan kita usaha untuk jadi sebegitu supaya nanti kita tidak menyesal tuan-tuan. Baik.
Mansur ibnu Ammar menasihatkan seorang pemuda. Wahai anak muda, jangan sampai kemudaanmu menipumu. Jangan sampai masa muda kamu ini menipu kamu. Betapa banyak pemuda yang menunda taubat, memanjangkan angan-angan dan tidak mengingati kematian. Ia mengatakan, aku akan bertaubat esok ataupun lusa. Lalu malaikat maut datang kepadanya sementara ia lupa untuk bertaubat. Ini dia tuan-tuan. Jangan masa muda kamu, masa hidup kamu, masa sihat kamu, masa kamu boleh buka mata, boleh berjalan ni, kamu lupa tentang mati kamu. Tak apalah, esoklah kita taubat, esoklah kita taubat. Tak apa, minggu depan boleh taubat. Tunggu Rejab nanti kita buat taubat banyak-banyak. Tunggu Syakban nanti kita sembahyang taubat banyak-banyak. Masuk Ramadan lagilah kita buat banyak-banyak, tangguh-tangguh. Kerana apa? Malaikat maut tu tak tunggu tuan-tuan. Tiba-tiba tak dan masuk Rejab, tak dan masuk Syakban, malaikat maut mari cabut nyawa. Jangan kerana kesihatan yang ada pada diri kita ini menyebabkan kita lalai. Jangan tunggu kita tak larat baru kita kata aku nak taubat dah ni. Jangan tuan-tuan. Jangan. Jangan. Sekarang sihat. Alhamdulillah. Allah sihat lagi. Taubat buat apa? Mati tak tunggu sihat, tak tunggu sakit. Mati ni dia datang kerana ajal. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, ada seorang sahabat saya. Selalu kalau saya ikut dulu-dulu dia kuliah, dia kata mudah. Dia kata, buah kelapa ni di pokok satu tandan ni, hak tua pun gugur, hak muda pun gugur, hak putih kecil pun gugur juga. Dia tak semestinya hak gugur tu hak tua sahaja. Kelapa tuan-tuan. Manusia pun begitu juga tuan-tuan. Adakah mesti hak mati dulu ni orang tua je? Tak tuan-tuan, tak. Kadang-kadang hak muda, hak sihat pun boleh mati. Tak semesti sakit. Adakah mati ni disyaratkan sakit dulu? Tak tuan-tuan. Tak semestinya sakit tuan-tuan. Tak semestinya. Saya 2 hari 3 hari lepas sahabat saya dia kata mak dia meninggal dunia. Saya tanya meninggal macam mana? Meninggal bilik air. Meninggal macam mana bilik air? Dia kata meninggal tengah ambil wuduk. Terduduk tengah ambil wuduk dalam baldi, nak ambil air dalam baldi, nak mandi, nak ambil wuduk, sambil duduk tiba-tiba tengok duk temengguk dekat, dia letak kepala dekat baldi. Macam tu boleh meninggal tuan-tuan. Boleh meninggal. Dan tak tahu sakit apa, tak tahu dia ni punca apa, tak tahu. Mati dalam keadaan nak ambil wuduk, nak sembahyang tuan-tuan. Nak sembahyang subuh. Mati tuan-tuan. Mandi, nak ambil wuduk, duduk senyap, letak kepala dekat baldi, pakai habis macam tu tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu nak mati ni tak tunggu sakit dulu tuan-tuan. Allah Ta'ala nak cabut mudah. Tak semestinya berlaku kemalangan baru mati, tak. Macam keadaan tadi pun boleh meninggal dunia tuan-tuan. Maka kerana itu kata Mansur ibnu Ammar, jangan kemudahan kamu melalaikan kamu. Lalu malaikat maut datang kepadanya sementara ia lupa untuk bertaubat. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, harta, budak, anak, bapa dan ibunya tidak memberikan manfaat kepadanya. Masuk dalam kubur, harta tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Tak payah nak tunggu nak panggil harta lah. Ada tak harta boleh bantu tuan-tuan? Tak ada. Harta yang boleh bantu dalam kubur ni harta yang kita sedekah ya tuan-tuan. Anak kita, ayah kita, isteri kita, ibu kita, semua boleh bantu tak? Tak ada tuan-tuan, sekadar doa je. Itu pun tak lama tuan-tuan. Mula-mula kita meninggal ni 40 hari buat tahlil. Mula-mula 7 hari buat tahlil, 40 hari, 100 hari, setahun. Lepas pada tu 2-3 tahun tak buat dah tuan-tuan. 5-6 tahun buat sekali. Lama-lama buat sekali. Paling-paling tinggi Ramadan buat ramai-ramai. Ramadan buat ramai-ramai, tulis-tulis borang hantar kat surau tolong buat tahlil. Orang lain hak tahlilnya, hak tulis tu belum tentu ada tidak. Minta maaf cakap lah tuan-tuan. Isi borang ya tuan-tuan. Isi borang tahlil berapa lama? Sebulan. Tu dia tuan-tuan. Borang tahlil tu sebulan tahlil. Berapa kali tahlil? Sebulan tahlil. Dia ada tak malam tahlil tu? Tak ada pun. Banyak berlaku tuan-tuan. Tapi di sini tidaklah orang sini tunggu belakang.
Time tahlil dia tunggu penuh je sampai ke hujung tahlil. Kalau dia buat 30 hari, 30 harilah dia tunggu tahlil tu tuan-tuan. Baik. Tak ada semua tu tuan-tuan. Baik. Tidak memberi manfaat padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak ada padanya harta benda atau anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu pun kepada orang tadi, melainkan apa? Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera, yakni selamat daripada syirik dan selamat daripada sifat munafik. Inilah kesudahan yang terbaik yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas usaha-usaha yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini tuan-tuan. Baik, macam mana semua ini kita boleh buat ni tuan-tuan nak dapatkan cinta Allah dan sebagainya? Latihan pertama ialah jadikan hati kita itu hati yang lembut. Jangan jadikan hati yang keras. Sebab hati yang keras ni tuan-tuan, dah kerah payah dah tuan-tuan nak bentuk. Jadi latihlah diri kita. Banyakkan zikir kepada Allah, banyak baca Al-Quran, kurangkan bercakap benda-benda yang tidak ada manfaat ni, kurangkan. Sebab hadis saya baca tadi, punca jadi kita ni kerah hati ialah sebab apa? Sebab banyak bercakap benda tak ada faedah. Banyakkan masa kita habis dengan apa? Habis dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sampai sini dulu perbincangan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan usia kita, dipertemukan pada tahun depan tuan-tuan. Lama kita ni tuan-tuan tak jumpa setahun. Tahun depan pula kita jumpa, minta panjang umur lah tuan-tuan, sebab lama tak jumpa ni setahun ni tuan-tuan. Bimbang juga main dengan setahun ni kan. Itulah tuan-tuan. Dan tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.